sanad sampai kepada Ibn Abbas, sampai kepada Mujahid, sampai kepada Qatadah, sampai kepada Nabi, kepada sahabat, kata ta'wil ayat-ayat Al-Quran. Boleh tak kita kata begitu, kata salah tidak ta'wil? Memang kalau tak sabit daripada salah, salaf tidak ta'wil pun bukan arti salaf itu dia pakai dengan secara zahir-zahir. Dia tak payah ta'wil kerana dia sudah faham dah. Dia sudah faham kerana bahasa dia. Bahasa di masa 150 tahun 150 tahun di dalam kurung selepas daripada Islam bangkit Rasulullah, di masa tu bahasa memang orang hidup di dalam kurung itu bahasa masih dapat dipaham dengan secara asal, tidak bercampur. Arab tidak bercampur dengan orang luar. Selepas daripada 150 tahun mula lidah orang Arab berubah cakap tak betul dengan bahasa Arab. Orang Arab cakap tak betul bahasa Arab, kita boleh tak? Boleh gambar ke tak? Boleh percaya ke tak kalau saya kata begitu? Kalau saya baru belajar, saya masa nak pakai boleh orang Arab cakap tak betul bahasa Arab. Ya, itu punca boleh Sayyidina Ali suruh Abul Aswad Ad-Du'ali mengarang bahasa Arab, tulis kaedah bahasa Arab supaya nak jaga daripada silap. Ada orang Arab baca Quran silap. Masa dulu Al-Quran tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, tak ada. Quran tulis idza jaa nasrullah, boleh baca idza ha'an basrullah, boleh. Nasrullah nun sa'ra, boleh baca basrullah, nasrullah, tasrullah, nasarallah, boleh. Kerana tak ada titiknya. Ha boleh, ja'a boleh, kha'a boleh. Ha tu dia boleh baca, boleh ha, boleh baca kha, boleh baca ja, boleh baca ha, boleh. Tapi orang Arab hak asli dia tak baca, tak boleh nak baca izaha abasrullah, tak ada artinya. Bila tengok tulisan tu boleh baca selalu dah idza jaa nasrullah, kerana dia faham artinya. Dia faham arti. Kalau kita tulis bahasa Melayu, kalau bahasa Melayu lah kalau bahasa Rumi ni saya tak tahu. Kalau bahasa Melayu tulis alif huruf ngo Melayu, kaf waw, baca nak baca angkau boleh, angku boleh, angkiu boleh, okey, angku boleh, angkau boleh, angkiu boleh, angaku boleh. Tapi orang Melayu baca boleh, nak baca angkiu. Kita tak baca dah angkiu Melayu. Pasal kerana tak ada arti apa angkiu, tak ada. Tentu orang Melayu kata angkau, kerana angkau itulah bahasa Melayu. Tak payah bobo bagi, tak payah apa dah. Begitu asal. Tapi bila orang India masuk Melayu, dia tak tahu bahasa Melayu, kita nak bahasa Melayu angkiu, dia tak tahu nak baca. Ada tak kena kita bobo bagi kat dia. Misalnya contoh begitu, anak Abu Aswad Ad-Du'ali dia cakap ma ahsanus samai, dia cakap dia nak kata Allah cantiknya langit dengan bintang-bintang. Dia tengok waktu malam, dia nak kata langit ni sangat-sangat cantiknya. Tapi dia cakap silap. Dia kata ma ahsanus sama. Kalau ma ahsanus sama'i, dia kena faham macam lain. Kena faham kata apakah yang terelak daripada langit. Jadi soalan, ayah dia tanya, apa kehendak kamu? Kamu kehendak apa macam ni? Cakap macam ni, apa kehendakmu?
Dia jawab kata, "Kadang aku nak kata sangatnya cantiknya, aku heran tentang kecantikan langit." Oh, dia kata mung kena buka mulut mung, patahkan mulut mung. Jangan kata ahsanus samai, kamu kena kata ma ahsanus sana, ma ahsanas samaa. Tak boleh ahsanu, kena ahsana. Ma ahsanas samaa, amboi apalah yang menjadikan langit ini jadi cantik? Apakah perkara yang membuat langit ini sangat cantiknya? Jadi ta'ajjub. Beza ahsanus samai, ahsanas samaa, berbeza bahasa Arab. Tukar balik satu jadi makna lain. An'amta, beri nikmat oleh engkau. An'amtu, beri nikmat oleh aku. Satu beza. Mukhata mutakallim. Arab dia ada bahasa dia, ada kalimah lelaki, ada kalimah perempuan kan. Bahasa dia itu yang jadi tempat perbezaan dia, ubah harakat, ubah baris itu tempat jadi perbezaan dia. Beza jauh sangat perbezaan dia. Itulah orang Arab bermula daripada situ dia berubah, itu berhajat kepada kaedah. Berhajat pada kaedah. Orang yang belum daripada berubah, dia sudah faham terhajat kepada ta'wil. Dia sudah faham. Bila kata Rasulullah panasiyahum, tak payah. Mana dia faham kata Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal mereka itu biar begitu tak bagi rahmat. Dia panggil panasiyahum. Tak payah kata at-tarku, tinggal, tak payah dah. Dia sudah faham. Itulah punca tak banyak takwil daripada orang salaf, kerana dia sudah faham. Tapi bila sampai ke masa kita, di antara orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, Allah salah teruk selalu dah. Jauh dia baca silap. Innallah, sesungguhnya Allah bari'un, yang lepas, yang lepas diri minal musyrikin, daripada orang musyrikin. Allah tak padu, Allah tak bagi rahmat kepada orang musyrikin. Wa rasulih, makna Allah lepas daripada Rasul dia pun Allah tak padu, Allah tak bagi rahmat. Jauh maknanya. Dengan kata innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, lain makna. Beza. Baca silap. Orang-orang Arab sebelum daripada berubah bahasanya, dia sudah faham. Di masa kita mari campur ajam. Orang ajam dia faham betul-betul. Kita cakap tak banyak kona. Kita orang Melayu khususnya, dan bahasa lain tak banyak kona. Kalau nak banyak kona sikit, bahasa Inggeris boleh jadilah, bahasa England, bahasa masalah boleh jadi sikit dia banyak kona bahasanya. Saya pun tak tahu juga. Kalau bahasa Melayu kita tak banyak. Kita cakap betul-betul gitu saja. Itulah puncanya. Punca berhajat kepada takwil. Banyak cakap dalam takwil orang khalaf. Orang khalaf cakap takwil yang sebenar pada hakikatnya terima bersangka daripada orang salaf. Itu satu punca daripada sebab bagi nak silap di dalam faham, tak faham di dalam tajuk ni. Dan di dalam faham makna tadi, semacam istawa, dia tak tahu makna yang lebih luas, itu silap di dalam faham. Cuba kita tengok hukm musyabbihah. Di dalam kitab musyabbihah, kalau kita baca, kita dapati dia tafsir dengan secara zawahir, dengan secara sepitah lalu, wal'iyazabillah. Neraka jahannam, sabit dalam hadis Bukhari, neraka jahannam sentiasa dicapak ke dalamnya. La tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Neraka jahannam sentiasa Allah mencapakkan penghuninya, ahlinya ke dalamnya. Neraka jahannam selalu berkata, adakah tambah lagi, adakah tambah lagi. Maka sentiasa Allah masukkan sehingga hatta yad'a Rabbul Izzah, hatta yad'a Al-Jabbar, sehingga meletak oleh Tuhan Jabbar qadamahu fiha, qadam, sehingga Tuhan Jabbar meletakkan qadamnya di dalamnya. Bila Allah letak qadam dia di dalam tu,
maka bersesak-sesak, yakni masuk rapat-rapat ahli yang telah masuk tu sehingga penuh neraka, yang zawi ba'duhum ila ba'd, sehingga neraka jahanam dipenuhi dengan qadam Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam kata cukup sudah cukup, tak payah isi dah, sudah penuh dah. Maka musyabbihah dia faham dengan secara sepitah lalu dia faham satu makna saja. Qadam kalau balik di dalam bahasa, satu pada makna yang masyhur iaitu apa? Tahu? Kaki, tapak kaki. Qadam ni kaki kita. Kaki kita. Musyabbihah kata Allah memasukkan kaki ke dalam neraka jahanam. Bila masuk kaki Allah, penuh neraka jahanam, penuh. Bila penuh itulah neraka jahanam, cukup, dia kata cukup, tak payah isi yang lain lah, cukup dah, kerana dia sudah penuh dah. Serta musyabbihah dia mendatangkan ilah pula. Sebab apakah Allah memasukkan qadam dia, kaki dia? Dia kata sebabnya supaya Allah nak bagi tahu bahawasanya tokong-tokong, benda-benda yang disembah oleh orang kafir itu bila masuk neraka terbakar dengan api neraka. Tapi Allah tidak terbakar dengan dia ni, tak terbakar, tak dimakan oleh api neraka. Mana Allah masuk dengan kau juga setengah daripadanya, kaki Allah. Di sisi musyabbihah, kerana dari hadis yang sahih, dari hadis yang sahih. Ini punca perkara yang patut kita harusi di dalam ilmu. Bila kita kembali kepada tafsir orang salaf, dan setengah padanya Nadhr bin Shumail, seorang daripada rijal Bukhari yang wafat pada tahun 122 Hijriyah. Orang ni ada dalam orang salaf 122. Dulu pada Imam Syafi'i lebih jauh lagi. Imam Syafi'i lahir 150. Lahir dia 150. Ini dia wafat dah 122. Mana orang awal lagi. Maksud qadam bukan makna kaki. Qadam di dalam bahasa banyak makna dia. Bila banyak makna, kita tak boleh menentu satu daripadanya, malaikat kena ada hujah-hujah, ada dalil-dalil yang menentukan. Maksud qadam di sini iaitu mereka-mereka yang telah terdulu pada ilmu Allah Subhanahu wa taala bahawasanya daripada ahli neraka. Itu qadam. Siapa? Daripada jin dan manusia. Dalilnya kerana Allah kata di dalam Al-Quran, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in laqad haqqal qawlu minni, demi sungguhnya akan berlaku dengan secara kenyataan, dengan secara waqi', berlaku sungguh perkataan daripada aku bersumpah, la'amla'anna, demi semuanya aku nak memenuhi jahannam, akan neraka jahannam, aku nak isi supaya penuh, minal jinnati, daripada hantu, wan nas, dan manusia ajma'in, ke semua. Allah nak memenahkan neraka dengan hantu, bukan dengan kaki dia, bukan. Itu Al-Quran mentafsirkan hadis. Kita gabung, kita himpunkan untuk nak memaham makna hadis. Itu cara nak faham agama. Itu qadam di situ, iaitu mereka manusia dan jin yang Allah menentu, Allah sudah tahu, kata ini daripada ahli neraka, belum daripada Allah isi penuh neraka dengan orang-orang yang dia telah tentukan. Itu sentiasa neraka jahanam, minta tambah, mana lagi, isikan lagi. Itu makna. Kata Ibn Hibban, tengah daripada ulama hadis yang Hafiz Ibn Hibban, dia takwil, dia buat makna. Itu takwil, maksud daripada qadam iaitu tempat-tempat yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bumi. Tempat sembah berhala, tempat sembah rokong,
Tempat orang sembah ayah ping, katalah makhluk langit ayah ping akan penuh di dalam neraka dia. Kita tak pernah, kita kecil saja masjid ni pun tak pernah dah kita kalau nak masuk neraka. Kena ambil bombing makhluk ayah ping masuk baru nak penuh neraka. Itu Ibn Hibban kata, mawadhi' tempat-tempat yang dideraka kepada Allah padanya, tempat-tempat yang disembah yang lain daripada Allah. Tokong di India kan, berapa besar tu, akan isi di dalam neraka, penuh dalam neraka. Itu makna yang betulnya. Kalau kita tak faham bahasa Arab, kita Melayu kan, kalau kata yad, kita ajar budak-budak tadika kan, ya tangan, ainu, mata, uzunun, telinga, angpung, hidung, pamu, mulut, kita ajar tadika. Kita pun belajar macam tu. Bila kita baca Quran pun kita reti macam satu tu, kita tahu satu. Oleh itu Melayu, bila kata qoma qiyam, dia kata berdiri dah orang Melayu. Dia kata berdiri, tak ada yang lain. Kalau kita bahasa Arab, cuba kita balik di dalam bahasa Arab, qoma bahasa Arab. Kalau qoma, berapa makna dia? Bukan berdiri saja, bukan. Kalau daraba, kita Melayu pukul. Di dalam bahasa Arab, daraba saja berapa makna dia? Darbu makna dia berapa? Bukan pukul. Bukan pukul saja, banyak makna dia. Daraba makna ja'ala, makna menjadi, darbu makna nak, makna bagai, makna bermacam-macam makna dia. Kita pukul satu. Ini kata walau orang Arab sendiri pun, kerana dia di masa akhir-akhir dia sudah bahasa dia jadi biasa seperti bahasa yang lain, dia sendiri pun berhajat kepada belajar bahasa Arab. Orang Arab sendiri berhajat kepada belajar bahasa Arab. Dan di antara contoh sebenarnya, ulama-ulama yang beraliran musyabbihah, sangat-sangat dia nafi. Dia kata tidak ada nazar bila muta'addi dengan ilah, tidak ada malaikat makna malaha. Saya nak kata itu supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak tertipu dengan sebut nama orang-orang yang tertentu, tokoh-tokoh yang tertentu. Bila kita sebut tokoh tertentu, kita rasa ini satu tokoh, kita nak kita mesti maknanya betul dah apa yang dia berpendapat. Ini saya nak tunjuk contoh di tokoh. Dia kata kerana dia nak nafi Mu'tazilah. Misal Mu'tazilah, dia kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka pada padang mahsyar, muka-muka pada hari Allah himpun manusia di padang mahsyar, nadhirah, yang bersinar-banar, yang bercahaya. Muka bersinar, cerah, bercahaya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam jumlah orang yang muka yang bercahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Muka dua, muka bercahaya, muka yang keruh hitam, muka yang masam. Kerana apa? Ila rabbiha nazirah. Naziratun, yang duk pandang, yang duk tilik, yang duk tengok. Sini panggil tengok boleh? Tengok kan? Tengoklah. Sama dengan Kelantan ni lah. Yang duk tengok ila rabbiha, kepada Tuhannya. Kerana dia duk tengok kepada Tuhan, muka dia bercahaya. Di sisi ahli sunnah wal jamaah kata nazirah di situ, kata pandang, lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah dah, nazirah di situ bukan dengan makna pandang, dia takwil di situ. Orang ahli sunnah dia pakai makna pandang. Orang Mu'tazilah bukan. Nazirah makna tunggu, makna nanti. Nazirah ila rabbiha, muka-muka yang duk nanti akan Tuhannya.
dia duk nanti Tuhan, yakni duk nanti nikmat rahmat Tuhan. Maksud Mu'tazilah. Betul cara cakap Arab juga. Yang sebenarnya nanti ni bukan muka Tuhan, muka dia yang nantinya, tapi dia cakap muka nanti. Dia cakap Arab dia panggil. Maka setengah daripada yang menafikan, dia nak tolak Mu'tazilah, sangat nak tolak Mu'tazilah. Dia kata tidak ada di sana lafaz nazar, maddah nazar. Bila kata ila rabbiha nazara ila, tidak ada melainkan makna melihat. Tetapi bila kembali kepada bahasa Arab, kepada lughah Arab, silap tak betul. Karena di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran sendiri guna nazar dengan makna nanti. Dengan makna nanti. Di dalam bahasa Arab beberapa banyak orang Arab cakap nazar ila dengan makna nanti. Wujuhun naziratun ila Rahman. Orang Arab cakap beberapa muka pada hari peperangan satu kesusahan. Orang Arab dia bersyair kata muka-muka pada hari kesusahan itu naziratun ila Rahman, yang dipandang kepada Tuhan Rahman, yakni yang dok nanti Tuhan Rahman bawa datang kelepasan. Banyak di dalam bahasa begitu. Bila silap di dalam bahasa inilah silap di dalam memahami akidah dan lain daripada akidah. Yang tajuk kitanya tajuk akidah. Silap di dalam bahasa, silap faham. Oleh itulah Mujassimah dia faham di dalam bahasa, dia faham bahasa yang sempit, bukan bahasa Arab. Oleh itu dia kata bila bunyi kata wajhu, dia kata muka. Dia kata muka. Allah ada baginya muka. Bila bunyi yad, dia kata tangan. Allah baginya tangan. Bila kata qadam, dia kata Allah ada baginya qadam. Akhirnya kesemua anggota manusia ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebenar-benar tajsimnya, sebenar-benar mujassimah gitu. Oleh itu dia boleh mengatakan, boleh mengaku bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam di atas bentuk rupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabit di dalam hadis yang kita sebut dulu, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Memang nampak hadis tu nampak sokong dia, tapi bukan hadis sokong dia. Hadis dan Al-Quran, sebagaimana Nabi kata, Al-Quran imma alaika, ada kalanya jadi hujah di atas engkau, wa imma lak, ada kalanya hujah bagi engkau. Benda yang sama tu dia jadi penolong, benda yang sama jadi penolong kita, benda yang sama Quran tu jadi penolong ke atas kita. Dia jadi tolong bulawai kita ke atas kita. Oleh itu di dalam memahami akidah, khususnya kita mesti memahami beberapa perkara. Itulah yang dikatakan kaedah untuk kita nak memahaminya. Satu yang saya nak sebut, satu kaedahnya, kita nak faham akidah ataupun kita nak menyampaikan akidah, mesti dalil dia ataupun sumber hak tempat kita nak isbat kena benda yang sabit dengan putus, dan makna dia yang putus, makna dia yang yakin. Itu penting. Iaitu dengan kata lain kena Al-Quran dan hadis mutawatir yang makna dia itu yang bangsa yakin, yang bangsa putus.
Adapun kalau yang tak putus, hadis yang tidak putus, maknanya mesti kita kembali kepada makna yang yakin. Seperti Adam tadi, makna dia tak putus, makna dia ada makna orang yang terdahulu, orang yang lama-lama, benda yang lama-lama tu qadam dia panggil. Dan ada benda yang lama. Dan ada makna qadam tapak kaki, boleh makna kaki. Yang mana satu daripada dua makna itu yang dikehendaki, mesti kita kena kembali kepada yang yakin, yang tentu. Yang tentunya ahli nerakanya iaitu daripada jin dan manusia dan tempat-tempat yang disembah oleh orang kafir. Mesti qadam di sini wa'ima jin dan manusia, wa'imanya tempat-tempat yang disembah oleh orang kafir, padanya akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara yang saya boleh sentuh sikit sebanyak sebagai mukadimah pada malam ini. Tilik pada masa jam kitanya sudah hijau, lebih kurang lagi kita adalah soalan boleh 15 minit ke, insyaAllah tanggal sekarang 9.30 dah. Soalan Al-Quran yang berulang kita tuan tu kalau murah ya. Dia kata sebagai makhluk. So mana satu masalah ni mengganggu akidah atau tidak dalam masalah ya. Al-Quran, kalam Allah ni makhluk atau makhluk ni hubung kait dengan akidah jauh mana hubung kait dengan akidah? Al-Quran makhluk bukan makhluk, ini dibilang furu'ul akidah, forong akidah. Kalau kita mati, kita tak gambar pun, kita tak bercara pun, insya-Allah Allah tak akan tanya, tak soal kita di akhirat. Tak soal kita di akhirat. Tajuk ini tak pernah berbicara pada masa sahabat, pada masa Rasulullah tidak berbicara. Makhluk ke bukan makhluk? Yang penting masalah ni, saya dengan pengalaman saya baca lah, tapi yang betul tu kena tanya-tanya orang lain, kena tanya guru lain yang berpengalaman yang lebih ahli. Perkara ni bukan perkara yang sulit sangat, perkara yang sangat-sangat mudah. Tetapi yang jadi permasalahannya, jadi problemnya, kes politik masuk campur. Politik, masalah orang kafir nak guna nama Allah, tak guna nama Allah, benda tak ada problem kan. Tapi oleh kerana kes politik dia jadi masalah, payah nak selesaikan. Gitu tak? Saya sengkau lah. Guna nama Allah, nak guna nama Allah, boleh ke tak boleh orang kafir nak sebut Allah? Boleh ke tak boleh? Benda sangat-sangat mudah dalam masalah agama, tapi kita masuk campur yang lain, payah nak selesaikan. Kalau nak terima semata-mata kita nak tahu, nak terima al-haq, tak payah. Dengan 1 minit pun boleh kita selesaikan. Jadi Al-Quran, makhluk ke tak makhluk, dia berpunca kembali kepada murah dengan Al-Quran. Mudah. Murah Al-Quran tu apa? Kena tahu makna Al-Quran tu ada berapa makna. Mudah, kembali situ. Al-Quran mana? Kalau kata Quran makhluk, tak betul. Kalau kata Al-Quran bukan makhluk, tak betul. Tak betul tu yang mana? Kita kena tahu Al-Quran itu apa dia. Al-Quran ada baginya beberapa itlaqat, dia bagi beberapa panggilan dia. Kita panggil dia kena pada yang mana? Di masa akhir-akhir, di masa yang kemudian, bila sudah jadi problem ni, dia timbul panggilnya Al-Quran kena kepada lafaz yang diturun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini ditulis pada Lauh Mahfuz. Maka lafaz yang diturun kepada Nabi, yang Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, lafaz huruf yang ditulis pada Lauh Mahfuz, siapakah daripada mereka yang berakal nak kata qadim yang ini?
Kalau qadim, bolehkah kata turun naik, bawa turun? Bolehkah? Bolehkah sin yang duduk kat tengah dulu padanya ba, kemudian daripadanya mim, bismi. Yang mana kat tengah? Sin. Bila sin ni boleh kita nak kata tidak ada awal. Awal dia ba, dulu pada dia ba, kemudian pada dia mim. Pas sin tu qadim boleh? Tak boleh. Orang yang ada akal tentu sin itu baru. Belum daripada kita ucap, dia belum berbunyi, dia belum ada sin. Bila kata bis, dia baru ada. Baru ada, itu kata baru. Bila tiap-tiap benda baru, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, Al-Quran dengan makna lafaz yang kita ada baca, Al-Quran dengan makna huruf yang ditulis pada Lauh Mahfuz, itu baru lagi pula makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah. Adapun Al-Quran dengan makna sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, makna Al-Quran bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, belum daripada Allah buat Lauh Mahfuz, sudah ada Quran ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada. Kita nak berdebat, kita nak berbicara dengan satu kumpulan, dengan satu orang, kita ada pengaduan, kita nak naik mahkamah. Sebelum daripada kita nak naik mahkamah, kita sudah belajar cara-cara berbuang kita, cara kita nak ucap, cara kita nak buat pengaduan, cara nak buat jawapan, kita sudah sediakan. Itu dipanggil apa? Cakapan kita belum daripada keluar kat lidah, ada di dalam diri kita. Al-Quran belum daripada ada Lauh Mahfuz, belum daripada ada alam, Allah sudah tahu sedia kala, sudah sedia kala. Kata dia Al-Quran begini bentuknya. Al-Quran yang ada pada Allah itu qadim, tidak ada awal, bukan makhluk Allah. Itu Quran yang dikatakan bukan makhluk. Senang saja, tak payah, tak jadi problem. Lebih-lebih lagi masa kita sekarang lah ni, apa bedanya kalau kita berbicara, kita kata Quran bukan makhluk? Apa untung kita? Politik kita apa? Mereka politik kita ada apa? BN ko dengan PKA ko, tu tahulah. Misalnya kita untuk jadi masalah, oleh itu kita tak ada masalah ini. Yang betulnya pilih kepada perkara tadi. Quran mana yang kamu kata makhluk? Quran mana yang kamu kata bukan makhluk? Kalaulah perlu kata, andaian kata seorang kata Quran ni yang aku duk bawa ni, yang aku duk baca ini bukan makhluk, itu kita boleh hukum salah, tak betul. Kerana di dalam Al-Quran sendiri kata muhdatsatu, muhdatsah ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin, tidak datang akan orang kafir zikir daripada Allah yang baru. Al-Quran yang baru datang, illa malaikat orang kafir itu yal'abun, bersena-sena main dengannya. Di dalam Al-Quran sendiri kata makhluk baru. Quran yang datang ini tak ada maksud, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang Tuan Guru sebut tadi, itu matan akidah tahawiyah. Yang mana matan akidah tahawiyah ini timbul pada hari ini berbagai-bagai musim. Di antaranya yang ditafsir atau yang diterjemahkan oleh pihak berbahasa kita sendiri daripada yakin, yang kita lihat lebih kepada tasbih dan tajsim. Hatta dalam sukatan pelajaran kita pada hari ini di negara kita, tidak ada lagi yang membawa metod yang dibawa oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi lebih kepada metod yang dibawa dengan tauhid tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Inilah yang menjadi kebingungan bagi kita sebagai penjaga ataupun orang yang memahami akidah. Tinggal lagi orang yang tidak memahaminya diselitkan dengan akidah-akidah yang tasbih dan tajsim. Jadi minta tengok macam mana kita nak mengatasikan masalah yang membelenggukan negara kita pada hari ini.
Ya, itu problem benar-benarnya. Yang saya rasa, boleh saya tak mau balik ke Petani, saya nak dekat sini boleh 1 bulan untuk masjid inilah rasanya, supaya untuk keterangan ni supaya jelas, supaya lebih jelas koda yang saya ada. Memang nanti dulu saya nak faham dulu betul tak faham saya yang jadi soalan itu. Jadi matan akidah at-tahawiyah memang akidah yang betul dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi banyak penterjemahnya terjemah ke arah tajsim, ke arah bukan Asy'ariyah Maturidiyah, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan di awal-awal mata akidah Tahawiyah dia tulis hadza bayanu aqidati ahli sunnati wal ahli sunnati wal aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Di awal dia ucap itu. Ini keterangan akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi mengikut cara bentuk huraiannya, bentuk Imam Abu Hanifah, cara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, bentuk cara ta'bir saja. Hakikatnya ialah akidah ahli sunnah wal jamaah, itu bukunya, tetapi diterjemah mengikut ke arah tajsim. Puncanya satu punca, tahu punca kerana terpedaya dengan syarah akidah yang saya sebut tadi, yang disyarah oleh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi tadi. Karena syarah inilah yang sampai awal-awal, yang sebagai anak sulung sampai kepada orang Melayu, sampai kepada orang yang nak tahu huraian syarah akidah, nak tahu akidah Tahawiyah dengan cara lebih luas. Ini berjaya perancangan Musyabbihah. Dia sengaja bagi dengan percuma syarah itu, dia bagi supaya tersebar syarah itu. Ini punca sebabnya. Di dalam itu ada racun yang kita tak sedar. Kerana syarah itu kalau kita tak mahal betul-betul, kita terpedaya. Kerana dia syarah dengan mengikut, dia mendatangkan hadis Rasulullah, mendatangkan ayat Al-Quran, mendatangkan perkataan sahabat. Kita tak faham. Dia selindung, dia buku semacam saya lah. Saya buku gini, dia kata saya berjuru, gitu lah. Tapi kalau saya nak nipu, boleh. Itulah puncanya. Syarah Ahli Sunnah wal Jamaah, orang Ahli Sunnah betul-betul syarah akidah tu tak sampai kepada kita. Sebab orang Ahli Sunnah, kita kena kata silap sikit, orang Ahli Sunnah dia suka tidur. Dia tak suka bergerak. Mujassimah, Mu'tazilah, Syiah dia suka bergerak. Kita malas, kita nanti tunggu yang masak, tunggu saja bila nak sampai. Adapun Mujassimah, Syiah dia sebar, dia sampaikan yang dia, walau tak betul pun dia sampai yang dia dulu. Itu masalahnya. Oleh itu kita kena cari syarah yang Ahli Sunnah syarah. Tak ada jalan yang lain. Kita sebagaimana di sisi saya lah, kita kena faham betul-betul. Siapa syarah pun kita kena faham betul-betul. Kalau kita nak ikut orang syarah, itulah jadinya. Itu puncanya. Allah, cuba tengok di dalam syarah, lebih lagi yang ditaklid oleh Imam Albani. Yang ditaklid oleh Imam Albani, dia penipu. Bila yang tak sama dengan pandangan dia tidak taklid, dia biarkan. Bila dia orang pandai, kita sangka kata pandai, bila dia biarkan, makna benda itu diterima oleh dia. Bila diterima, itu sifatnya kita percaya. Sedangkan dia yakin benda setengah pada benda yang palsu, tapi dia tidak taklid. Bila betul-betul hak pelawai dengan dia taklid, ini dhaif, ini maudhu' dan umpamanya. Khususnya di pendapat Imam Abu Hanifah, dia yakin betul-betul kan di kitab dia yang lain
dia inti, dia kata ini perawi tak boleh kita berpegang dengan dia, perawi yang si pembohong, si wata. Tapi bila betul akidah yang sama dengan dia diamkan. Itu tertipu kita ya. Perawi daripada Imam Abu Hanifah yang masyhur, yang maklum, Abu Muti' al-Balkhi, man qala la a'rifu Allah fis sama' am fil ardi faqad kafar. Itu riwayat Abu Muti' al-Balkhi. Abu Muti' al-Balkhi dibilang wadha', si pembohong, si pereka. Tapi Albani dia diam saja. Itu puncanya. Punca. Dan tauhid sulasi, takhlisul tauhid, meninggalkan tauhid, punca daripada silap yang saya kata tadilah. Silap faham makna pada lughah, makna ilah dengan makna rabb. Silap faham. Itu kita terpedaya dengan sebut di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Silap kita faham makna rabb dengan ilah. Saya terpedaya juga, terpedaya. Tapi alhamdulillah, dengan sebab jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah buka jalan cara ilmu, cara kita nak tahu al-haq, boleh nak beza al-haq wal batil, nak tahu tu alhamdulillah. Saya boleh cara ni pun saya kata saya tak ada balasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak royak, tak boleh nak cerita. Orang yang tak kecap tak boleh rasa. Orang kecap boleh rasa. Yang saya nak royak rasa itu, nak royak tak boleh. Cuba ilah. Apa makna ilah? Yang kita tahu. Tuhan. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan yang dikatakan ilah. Cuba tengok. Kita nak tahu kata majoriti kita nya. Rabb, apa makna Rabb? Penjaga. Ilah Tuhan, Rabb penjaga. Apa beza Tuhan dengan penjaga? Apa perbezaan? Cuba. Tak apa. Apa perbezaan? Apa perbezaan? Kalau kita tak dapat tak ni, inilah kata membagi tauhid kepada tiga itu adalah betul. Kita boleh terima. Bukan kat sini kat ni pun. Kalau kat sekolah-sekolah swasta semua belajar tauhid tiga. Tauhid tiga. Sedangkan tidak ada di dalam dakwah Rasulullah membagikan tauhid kepada tiga. Tak ada. Adakah orang nak masuk Islam, adakah dakwah Rasulullah suruh kata dua, mengucap la ilaha illallah dengan la rabba illallah? Adakah? Tak ada. Satu saja tauhid yang didatang oleh Rasulullah, oleh Allah, suruh kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la rabba illallah. Tak ada. Satu ya. Apa makna ilah? Apa makna Rabb? Oleh kerana dibuat perbezaan di antara ilah dengan Rabb, itulah dibahagi tauhid ilah kepada Rabb. Berpunca daripada bahagi itu silap di dalam faham makna Al-Quran, dibahagikan manusia kepada manusia yang kufur dengan uluhiyah, bertauhid dengan rububiyah. Yakni manusia ni ada bertauhid dengan rububiyah tapi kufur di dalam uluhiyah. Itu bahagi yang palsu, bahagi yang tak betul di dalam agama. Di dalam agama kufur belaka sama ada uluhiyah rububiyah. Kalau iman dah tak ada, kata kufur setengah iman setengah tak ada. Ibn Taymiyah lah orang yang mengemukakan pendapat ini.
Siapa nak tahu tajsim sungguh, nak tahu tauhid tiga sungguh, baca kitab Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim. Itu dapat kita tahulah. Itu kitab yang mesti waspadakan. Kitab ini disebar seluruh, kerana ada pengedar dia. Jadi ilah, maaf sore ambil masa sikit. Sebab berasa tak siap balik, nak balik juga. Tak bisa balik tak apa juga. Kita kerusuh satu hari satu malam. Ilah, cuba kita yang dipahamnya iaitu ilah dengan ma'bud bihaqqin. Itu yang dipaham oleh mereka yang membahagikan tauhid kepada tiga. Ilah dengan mana ma'budu bihaq. Apa ma'bud? Yang disembah, Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Tuhan yang disembah itu ilah. Makna tauhid uluhiyah, mana kita menyatukan ma'bud. Kita kena ibadat kepada satu saja, iaitu ibadat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita sembahyang kepada Allah, kita semula kepada Allah. Tak boleh kita nak ibadat kepada yang lain daripada Allah. Oleh itulah, siapa bertawasul syirik, aduh, siapa berdoa kat kubur syirik, kerana dia kufur dengan uluhiyatillah, dengan ma'bud dia. Sedangkan tak ada ma'bud malaikat Allah. Tidak ada doa malaikat berdoa kepada Allah. Tidak ada nak minta malaikat nak minta kepada Allah. Itu di sisi mereka. Hak kita tak ada. Ada Rabb. Rabb maknanya yang mengada, yang menjadi. Kembali kepada Tuhan yang bersifat dengan sifat fa'il. Sifat fa'il, Tuhan yang menjadi langit, menjadi bumi, Tuhan yang memberi manfaat, Tuhan yang memberi darat, Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang memberi kemarau, Tuhan yang menghidup, Tuhan yang memati, Tuhan yang menjatuh pengkat, Tuhan yang menaikkan pengkat. Itu dia panggil Rabb. Di sisi mereka. Di sisi mereka. Oleh itu terbagilah. Mana tauhid, kita mesti kena tauhid uluhiyah dan rububiyah. Semua orang kafir dia bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mereka kufur hanya dengan tauhid uluhiyah, kata mereka. Mana orang kafir Mekah, semua dia kena Allah menjadi langit, menjadi bumi. Dengan dalil Al-Quran kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kita pun faham lagu tu jugalah dulu-dulunya, sebelum daripada kita nak faham yang sebenarnya. Macam mana yang sebenar? Ayat itu macam mana arti dia? Maka dengan secara ringkas. Tak boleh ringkas saja, tak boleh wayak dengan ringkas. Susah, tak faham. Tapi tak dapat, tidaklah mesti kena ringkas dah. Kena ringkas. Sebab tak hilang keraguan. Saya percaya kata dalam jamaah kita ni tak boleh terima penyampaian saya. Aku tak percaya. Ya betul, tak percaya betul. Tak boleh terima. Betul, itu yang saya kehendaknya. Sebab saya bukan ahli. Bila saya bukan ahli, mesti apa cakapan saya mesti kena iring dengan hujah-hujah dia supaya dapat buat pertimbangan. Kalau saya sebut dengan ringkas, tak dapat sebut hujah, gitu, free, kosong saja. Hujah tu yang penting. Bila hujah, dapat ambil hujah ni pergi bentang, pergi boleh buat fikir, tidur kat malam ni tangan boleh tak dahi lah. Kalau tak ada hujah, tangan tak boleh tak dahi, free saja ya. Ilah, cuba kita baca, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kita dapat faham makna ilah tu apa dia. Lau kana fihi ma, jikalau ada pada langit dan bumi alihatun. Alihatun tu ilah dah lah. Ni bahasa apa? Alihah dia jamak, silap jamak daripada ilah. Kalau satu Tuhan dia panggil ilah, kalau Tuhan banyak dia kata alihah. Bahasa Arab af'ilah, dia panggil wazan af'ilah, beberapa Tuhan. Kalau ada pada langit beberapa ilah, di bumi ada beberapa ilah, la fasadata, tentu rusak
tentu runtuh langit bumi. Ya. Cuba faham, ilah mana apa? Ilah makna Tuhan yang disembah kan? Kalau ilah dengan makna Tuhan yang disembah, berarti kalau ada pada langit Tuhan yang disembah, ada Tuhan di langit beberapa Tuhan. Kalau ada kat bumi ini beberapa Tuhan yang disembah, tentu langit dan bumi ini rusak dan runtuh. Adakah betul kelaziman yang tersebut? Bila di bumi ada banyak Tuhan yang disembah, tentu bumi runtuh. Runtuh tak kalau banyak yang disembah? Tak runtuh. Tak runtuh langit bumi kalau banyak yang disembah. Tak runtuh. Tak rusak langit bumi. Kalau kata kat Ganung sembah ayah ping, kat Kuala Lumpur sembah ayah pung, ada. Betul ke tak? Malaysia tak betul. Kan semata yang disembah. Tak betul. Yang jadi betul kalau Tuhan yang mentadbirkan. Kalau ada Tuhan yang mentadbirkan bumi ini banyak. Kalau satu kereta itu ada banyak driver dia, banyak driver dia, takkan butuh kereta terbalik kereta. Terbalik. Kalau ada banyak yang driver, tapi driver tak ada steering dia, driver saja nanti tengok jalan, tak betul. Betul tak? Banyak naik kereta, betul. Balik kereta kalau kita naik ramai, tak betul. Yang butuhnya banyak yang juru kontrol dia tu. Juru kontrol. Oleh itu ilah makna Tuhan yang mengkontrolkan alam. Itu mana ilah. Pandaan gerik kontrol. Capo-capo. Apa kontrol mana bahasa Melayu? Yang mengawal, yang mengaturkan. Yang mengaturkan. Ilah makna mudabbir. Mudabbir, yang mengaturkan, yang mengawalkan alam. Itu mana ilah. Bukan makna yang disembah. Bukan makna yang disembah. Rabb. Cuba kita tengok di dalam bahasa Arab, lisanul Arab, ma'ajim lughah Arabiyah, lisanul Arab khususnya. Cuba kita tengok di dalam kitab lisanul Arab, syarah qawamis, syarah qamus bagi Murtada Az-Zabidi. Bahasa kita kembali tepat rujukan bahasa. Rabbus syai' makna malikuhu wa mustahiquhu wa mudabbiruhu. Malik Tuhan, Rabb makna Tuhan. Tuhan bagi sesuatu dan yang mengatur akan sesuatu. Itu makna Rabb. Mana Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang mengaturkan alam. Tuhan yang tuan bagi alam. Alam ini dia tuan. Tuan dengan mana? Khalqan wa ijadan wa milkan wa tadbira. Tuan nisbah milik dia, hak dia. Tuan nisbah dia menjadi. Tuan nisbah dia mengatur. Itu makna Rabb, makna tuan. Betul lah terjemah dengan mana Tuhan. Kerana Tuhan ni kalau bahasa dulu, bahasa dulu dia panggil Tuhan. Bahasa kita sekarang panggil Tuhan. Orang dulu panggil bohmo dengan kha bahasa Melayu. Orang sekarang kalau bertani tak kata bohmo, dia kata bomo. Tak ada kha, ada bomo. Tuhan, kha tukar jadi waw, ada ilah dia. Tuhan jadi tuan. Bohmo, kha buat jadi waw, bomo. Bahasa Melayu lah, Tuhan ialah tuan, satu saja. Tuhan tu betul. Rabb yang betul kena terjemah dengan Tuhan. Rabb, Tuhan. Oleh itu sama saja makna ilah dengan makna Rabb sama. Allah ialah Rabb, Allah ialah ilah, sama saja. Oleh itulah di dalam agama kita, orang nak masuk Islam mesti kena mengucap, tak payah mengucap la rabbah. Boleh kita ucap, cukup dengan ucap la ilaha illallah. Sebab ilah ialah Rabb, makna sama. Kalaulah ilah makna ma'bud saja, tak
sah orang masuk Islam dengan kata la ilaha illallah, mesti dia kena mengucap satu lagi, kena kata satu lagi, la rabba illallah. Siapa yang kata itu? Tak ada. Faham? Oleh itu, yang membagi tauhid kepada tiga adalah semata-mata membagi untuk mentakfirkan orang yang bertawassul, untuk mengata salah orang yang bertawassul, orang yang berdoa kat kubur dan lainnya. Dan nak menghukum salah tidak tauhid kufur mereka yang tidak pakai dengan secara zahir-zahir ayat mutasyabihat. Itu tauhid asma'i was sifat. Mana tauhid asma'i was sifat? Kita faham kata kita kena i'tikad Allah bersifat dengan sifat kamalan, tidak sifat dengan sifat kekurangan. Tak betul. Makna tauhid asma' wa sifat di sisi mereka yang membahagi, kita kena mengatakan Allah bersifat dengan beberapa sifat yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis, iaitu kita kena kata Allah ada tangan, muka. Itu tauhid asma' wa sifat. Ada kaki, ada muka, ada tangan. Oleh itu, makna tauhid yang betul iaitu tidak ada Tuhan yang menjadikan alam, tidak ada Tuhan yang mengaturkan alam, tidak ada Tuhan yang menurunkan hujan, yang memberi kemarau, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bila dah Tuhan itu Allah, mesti kita kena sembah dia, tak boleh sembah yang lain, kerana bila dah sifat dia begitu. Oleh itulah Allah kata, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah akan Tuhan Rabbakum. U'budu rabbakum. Rabbakum alladzi khalaqakum. Rabb kamu yang menjadi akan kamu, yakni kamu mesti kena sembah Tuhan kamu yang mengatur kamu, kerana dia menjadi akan kamu. Alladzi itu sifat, sifat wifadah iliyah, wifadah makna kerana. Kerana apa kita kena sembah Allah? Kerana dia menjadikan kita, kerana dia buat kita. Itu makna. Kalau Rabb makna menjadi, tidak ada arti. Alladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan yang menjadikan kamu, kerana dia menjadikan kamu. Makna genah sangat, tidak ada arti. Maka tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah ialah sama saja. Sama. Orang kafir mengaku